Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبدأ بهذا المجلس بهذا اليوم بهذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المتقين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan inayahnya dipertemukan kita sekali lagi. Walaupun baru kita bertemu 2 hari lepas, saya pun tak sangka juga sebab tadi saya dah tolak satu masjid buat dekat Johor. Kemudian Ustaz Taufik pula kebetulan telefon. Dia kata minta ganti. Saya kata sebab semabuk dia dekat, saya hadir lagi. Buat hari semua ada program lagi lepas Syahr. InsyaAllah sama-sama kita dapat memakmurkan rumah Allah ini. Adapun berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru kita perdengarkan tadi min surah Al-Ankabut, daripada surah Al-Ankabut. Ya, ini Ankabut ni laba-laba, tapi ayat ni bukan cerita laba-laba. Ya, ini kata Allah, adakah manusia itu mengira? Ahasiban nasu ay yusraku? Adakah manusia ni mengira dia akan dibiarkan dengan hanya berkata ayyaqulu amanna, kami ni dah beriman? Senang ke? Wahum la yuftanun. Soalan itu bersemak, iaitu sedangkan mereka ini tidak diuji lagi. Bolehkah manusia itu kita anggap dia beriman hanya sekadar saya beriman hanya kepada Allah semata-mata? Sebab maksudnya sini Allah nak tengok sejauh mana ujian itu mampu dihadapi dan juga mampu diharungi oleh umat manusia ini di atas muka bumi Allah ini. Kerana kita tengok daripada maksud iman itu sendiri ialah al-iqrar bil lisan, iaitu kita mengaku dengan lidah, wa tasdiq bil qalbi. Kita benarkan pula apa yang kita mengaku dengan lidah tu, kita benarkan dalam hati. Sebab ada orang dia mengaku dengan lidah dia beriman, tu Allah kata takkan manusia tu senang dia kata beriman, tetapi dia tidak mengaku dalam hati. Inilah dinamakan golongan al-munafiqun wal munafiqat, orang-orang munafik yang hanya mengaku dengan lidah tetapi tidak membenarkan dengan hati. Dan kemudian yang ketiga, sifat iman itu ialah wal amalu bil jawarih, iaitu kita kena amalkan apa yang kita sebut dengan lidah, apa yang kita percaya dengan hati. Sebagai penggulungannya ialah dengan kita amalkan benda itu
dengan anggota badan. Saya ambil satu contoh, solat fardu. Kalau kita mengaku kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasul, kita mengaku solat itu hukum dia wajib, solat fardu. Kita benarkan dalam hati, memang betul solat ni hukum dia wajib, memang mesti ditunaikan, tapi kita tidak mengamalkannya. Maka ini pula dipanggil golongan yang fasik, orang jahat. Tapi kita dalam masalah fasik ni nak ikutkan ramai boleh jadi wali. Sebab apa? Sebab antara hukum ataupun kita panggil sifat wali itu, dia mestilah adil, kemudian dia mestilah orang yang beriman. Dia ni orang Islam. Sebab orang kita dia anggap Islam dan iman itu perkara sama. Sebenarnya orang Islam itu tidak semestinya dia beriman. Sebab ada di antara kalangan manusia itu yang Islam tetapi dia fasik. Kononnya Islam tapi dia munafik. Jadi bila dekat situ, kalau kita tengok, dia jadi wali. Dia kata dapat jadi wali untuk anak aku, jadilah. Nampak? Tak dapat jadi wali betul, dapat jadi wali kahwin pun jadilah. Jadi tu akad nikah tu pasal banyak masalah sekarang, masalah perceraian, talak yang berlaku di kalangan masyarakat Islam pada dewasa ini. Itu. Jadi bila kita dah membenarkan dengan hati, mengaku dengan lidah, dan kita wal amal bil jawarih, barulah kita dikira orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana iman ni dia macam kita beli saham. Tak mesti hari ni kita saham tu naik, tak payah besok, kejap lagi dia boleh turun dalam beberapa waktu. Kerana iman itu dia boleh turun dan naik mengikut keimanan seseorang itu. Tidak semestinya bila dia mengaku dan juga dia dapat mengamalkan itu, nanti akan timbul pula dalam ilmu tasawuf dipanggil riya. Riya pula bagi pada dua. Ada riya khafi, riya yang tersembunyi, juga riya jali, memang terang-terang mengaku riya. Riya khafi ni macam ni, kita habis solat, alhamdulillah, syukur dapat solat. Kalau buat ramai tak sembahyang, sebab ada riya sikit, mesti ada sikit kadang-kadang, tapi dia tidaklah membawa mudarat. Tapi sebaik-baiknya maksudnya itu kekurangan nilai imannya di situ di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suka saya bawa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan persoalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanyakan kepada sahabat ridwanullah alaihim, iaitu siapakah makhluk yang paling hebat imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah mengikut Al-Marhum Syekh Said Hawa, dalam kitab tafsirnya yang dipanggil Al-Asas fi Tafsir, iaitu dia menukilkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat dalam satu majlis ilmu, iaitu dalam satu majlis ilmu, iaitu macam kita hadir pada malam ini, iaitu soalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah agak-agaknya yang kamu fikirkan di antara makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini yang paling kamu kagum imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawab para sahabat radhiyallahu alaihim, humul malaikah, iaitu mereka ini adalah golongan para malaikat ya Rasulullah. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, bukan. Kerana apa? Kerana para malaikat itu adalah golongan yang sentiasa berta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan ingkar pada perintah Allah, maka dia tak boleh masuk orang yang paling kagum iman. Kemudian Nabi suruh sahabat teka lagi. Kalau begitu ya Rasulullah, kata sahabat, mereka itu adalah para anbiya wa rasul alaihimus salatu wassalam. Sebab ni konsep iman Nabi menjelaskan. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya tidak juga. Walaisa aidan, bukan juga. Kerana apa? Kerana para nabi-nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam ini diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kitab-kitab dan juga suhuf-suhuf. Masuk sikit suhuf. Kita beriman kepada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam rukun iman, bab imam Ali,
Di antara rukun iman itu adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Termasuk juga sebenarnya suruh. Apa dia suruh? Dia adalah lembaran-lembaran ajaran-ajaran yang diperturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Berapa jumlah suruh kita yang wajib kita imani? Kalau orang dia tak tahu suruh tu apa, nak tanya lembaran tu berapa lagi tak tahu. Jadi suruh yang Allah turunkan ialah sebanyak 100. 100. Di antaranya ayat yang selalu kita baca, kita hafal ayat tu, Suhufi Ibrahim wa Musa, iaitu suhuf yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga Musa alaihi wassalam. Berapa jumlah? Nampak? Iaitu kata ulama, suhuf yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ialah sebanyak 60 helai. Dia tak jadi kitab. Al-Quran ni dia kitab. Dia satu buku. Kita panggil dia satu buku kitab, dia dah siap. Maksudnya telah disisir dan dihimpunkan oleh para ulama dan juga para sahabat mengikut apa yang Nabi perintahkan. Tapi suhuf ni dia tak boleh jadi kitab. Dia hanya helaian kertas. Tapi mengandungi ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jumlah yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ialah sebanyak 60 suhuf, iaitu 60 yang mengikut riwayat juga yang diberikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Di samping baginda mendapat kitab Taurat, baginda juga diberikan 30 suhuf dan 10 lagi kepada Nabi Allah Shin alaihi salam, iaitu anak kepada Nabi Adam alaihi salam. Ini di antara suhuf selain daripada kitab-kitab yang wajib kita imani, yang dia diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Maka kata Nabi, tidaklah dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam di samping mereka ini termasuk aku, kata Rasulullah, adalah golongan yang maksum, yakni terpelihara daripada melakukan dosa dan juga maksiat. Jadi kalau begitu, kata sahabat ridwanullahu alaihim, kamilah ya Rasulullah, sebab kami ada dengan kamu. Nampak? Sahabat cakap dengan Rasulullah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu pun bukan juga dari kalangan kamu ini. Kerana apa bukan kamu? Kerana kamu boleh menjadi orang yang beriman kerana aku ada fi indahu, ada di sisi kamu. Kerana Rasulullah ada dengan dia, jadi dia boleh beriman kepada Allah dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya para sahabat kata apa? Allahu a'lamu wa rasuluhu. Allah sahaja yang lebih mengetahui dan juga rasulnya. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar kan, ni macam wasiat Nabi, iaitu makhluk yang aku maksudkan itu ialah mereka yang akan datang, yakni yang akan lahir selepas daripada kamu, di mana mereka ini hidup tanpa melihat aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka boleh berpegang kepada Al-Quran dan juga mereka boleh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul, di mana walaupun aku tiada di sisi mereka. Siapakah golongan ini? Mereka ini adalah ihna ataupun nahnu, iaitu kita semua yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul alaihi wassalam. Walaupun kita tidak dapat bersama dengan baginda, tetapi kita dapat beriman. Jadi wajiblah kita mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dengan nikmat Islam dan juga nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang cakap, apa bagus kalau kita dapat hidup zaman Rasulullah, kita boleh jumpa Rasulullah selalu. Ini orang yang tidak bersyukur. Dalam ilmu tasawuf, orang yang mengatakan begini, dia tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Sebab apa? Kalau ikut hidup zaman Rasulullah, kita boleh garanti ke kita ni beriman? Itu soalan. Sebab kalau nak jumpa Rasulullah ni muslimah, Abu Jahal pada hari jumpa, ada benda pelik dia buat. Sebab tak beriman pun sehingga akhir hayat.
Saya bawa satu kisah Abu Jahal, sebab kita ni masih dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat 12 Rabiul Awal. Ada orang sekarang dah tak tahu dah bila dah. Malam ni malam 23 Rabiul Awal. Maksudnya lebih kurang seminggu lagi lah baki ni. Yang ini Abu Jahal ni seperti mana sedia maklum kita dengar pada ceramah-ceramah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun. Kita tahu Abu Jahal ni dia memang orang yang kita panggil orang yang jahat, senang gitu. Dalam satu riwayat menyatakan bahawa ketika Abu Jahal ni sedang nazar, Abu Jahal ni sedang nazar, maka dia berpesan kepada hamba-hamba ni, ada di kalangan hamba tu, dia pesan, dia kata, kamu jumpa Rasulullah Muhammad ni, aku nak jumpa dia. Maka hamba ni pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi berada di dalam Masjidil Haram, sedang beriktikaf. Maka kata hamba dia ni, wahai Muhammad, tuan aku nak jumpa dengan kau, sebab dia sekarang tengah nazar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, nanti aku balik dulu, kejadian aku pergi ziarah. Maka dalam perjalanan Nabi tu nak balik rumah, maka baginda ditemui oleh malaikat Jibril alaihi salam, memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Abu Jahal ni sebenarnya dia nak buat satu perkara yang tak baik kepada engkau ya Muhammad. Maka lebih baik kau tak payah pergi ziarah dia. Sebab Jibril bagi tahu Rasulullah. Maka akhirnya apa? Rasulullah pun pergi juga. Tapi Jibril dah tahulah sifat-sifatnya. Kerana apa? Sebenarnya Abu Jahal ni waktu dah nazar, kita tengok orang yang selalu jumpa Nabi, tapi kita tengok orang ni nak umpamakan orang yang tak bersyukur je. Kononnya kalau dia dapat jumpa Nabi, dapatlah dia beriman, kononnya pada pandangan mereka. Sedangkan mereka itu ayat tadi, wahum la yuftanu, belum diuji. Nampak? Sebenarnya Abu Jahal ni dia suruh hamba-hamba ni gali satu lubang dekat sebelah tempat pembaringan di tengah nazar, kemudian ditutupkan dengan atap-atap daun-daun kurma dan juga ranting-ranting kayu. Supaya dengan apa? Tujuannya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak datang ziarah itu jatuh dalam lubang, dia dapat telak. So buat hati tengok, ni tengah nazar nak mati, apa ni? Sekali senang gitu, senang faham. Kemudian apabila berlaku macam tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Sebab Abu Jahal ni dia tahu Rasulullah mesti datang. Kalau orang jemput dia, takkan dia tak datang, mesti dia datang. Dia dah buat persiapan. Orang tu sebab dia confirm orang datang, jadi persiapan dah siap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang rumahnya. Maka dia pun tak lalu berlubang tu, sebab dah tahu dah, Jibril beritahu dah, diwahyukan kepada dia. Maka dia ikut daripada, ada riwayat kata ikut dari sebelah kanan, ada kata ikut sebelah kiri. Yang poin penting dia, ahamiah daripada kisah ni, tak ikut lubang. Abu Jahal punya sedih Nabi tak dapat jatuh. Ikut sirah Ibn Hisham, hujungnya tu panjang macam hamba dia kata tak pernah Abu Jahal marah macam ni sepanjang hidup dia. Dia paling teruk sekali. Tapi keadaan nazar sakit tu tahan je lah. Sebab Nabi tak masuk dalam lubang. Kemudian apa yang Abu Jahal cakap pada Nabi SAW? Dia kata, ya Muhammad, kau ni memang orang yang baik, yang terpuji sifatnya. Aku ada satu pesanan untuk kau. Jadi masuk kes yang masuk lubang ni tak jadilah. Nabi tak kata, Abu Jahal, awak ni dah nazar, kenapa awak nak buat macam ni kat saya lagi? Dia cakap gitu. Tapi hadap dia. Dia pesan apa? Dia kata, ya Muhammad, sekiranya aku mati, aku nak jubah yang kau pakai, waktu kau ziarah aku ini, aku nak kau kafankan jasad. Itu permintaan besar. Sehingga ada riwayat mengatakan para sahabat ridwanullah alaihim tak bagi Nabi bagi jubah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan takdir Allah, Abu Jahal tu mati Abu Jahal tu. Pada hari kematiannya itu, Nabi bawa jubah yang dipakai itu kerana sifat amanah yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi pada isteri Abu Jahal dan disangkutkan ke jasad Abu Jahal. Bukan bermakna kita tengok nilai iman, bukan makna Abu Jahal tu dia mati, dia tanam pakai jubah Nabi tu dia selamat pada azab kubur. Tu Nabi tak risau apa nak dikhawatirkan.
Kerana ini antara akhlak yang Nabi tunjukkan. Kerana hadis Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nak tunjukkan kepada sahabat-sahabat sama ada yang Islam ataupun yang bukan Islam pada masa itu, macam mana Nabi menjalankan amanah itu dengan amat baik sekali. Sedangkan kalau Nabi tak lagi menjubah pada isteri Abu Jahal, kau orang tahu sebab dia antara Nabi dan Abu Jahal. Nabi menceritakan kepada sahabat-sahabat. 3 sahabat marah. Di antaranya Umar radhiyallahu anhu. Marah Umar. Tapi Nabi kata tak boleh gitu. Sebab aku ni seorang rasul. Qul innama ana basyarum mislukum. Ayat. Iaitu katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kamu. Kalau Nabi jadi macam sahabat yang marah tadi, maksudnya perkara itu terlaksana dan hilanglah sifat aman, walaupun kepada bukan Islam, orang yang memusuhi baginda Nabi SAW. Nampak? Kita tengok daripada kisah itu. Jadi nilai keimanan itu, betapa pentingnya nilai keimanan itu dalam diri seseorang yang bergelar Islam. Kerana orang yang Islam itu tidak mesti dia beriman, tetapi orang yang beriman itu dia mesti orang Islam. Dia tak boleh, dia tidak Islam tapi dia kata dia beriman kepada Allah. Dia kena Islam dulu, tu syarat dia. Dan orang yang beriman itu tidak semestinya dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang bertakwa itu semestinya la budda huwa minal mu'min. Tidak boleh tidak, dia mesti jadi orang beriman. Itu tekad dia. Pasal banyak ayat-ayat Quran kita baca, akhirnya ayat itu jadi apa? La'allakum tattaqun. Allah tak kata jadi la'allakum muslimun, la'allakum mu'minun, tapi Allah kata apa? La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana inilah mansya'ul ibadah, iaitu kemuncak ataupun punca bagi segala ibadah, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita khatib selalu khutbah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga membuat persiapan diri untuk pergi ke negeri akhirat. Ini sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai mukadimah telah kita pada malam ini, InsyaAllah saya diminta oleh Ustaz Taufik. Dia kata, Syekh tolong sambung kuliah hari itu, sebab kita itu dalam Fatihatul Kitab, kita pun tak masuk ayat 3 ni, baru masalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung. Kemudian pada hari Jumaat yang lepas kita masuk bab ta'awuz, iaitu kena membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti mana firman Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Hukumnya sunat, sunat kita baca tu. Dan juga Fatihah ini hukumnya sunat hai'ah. Kita baca dalam solat dapat pahala. Kalau tak baca tak dapat pahala, makruh pula. Rugilah kita sebab kita tahu benda ni sunat tak payah buat. Tapi kita boleh baca lah, sebab pahala-pahala ni semua adalah saham kita di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara ketentuannya, hikmah daripada kita membaca ta'awuz ini adalah annan nas, ataupun disebut annal muslim, seseorang Islam itu kadang-kadang lisannya kotor sebelum dibawa dalam solat ataupun dia membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Banyak mencarut mungkat dan sebagainya. Jadi nak mensucikan lidah-lidah dia tu, maka dia diperintahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana sifat yang buruk ini adalah sifat syaitan. Sebab kita mungkin sebab kita manusia ni lalai dan sebagainya, jadi kita berta'awuz agar lisan kita menjadi bersih. Sebab apa? Sebab kita nak baca ni adalah kalam Allah, iaitu kata-kata Allah, yang mukjizat Nabi SAW yang dapat kita lihat sehingga hari ini. Kemudian barulah kita membaca iaitu al-kalam al-munzilah min zatillah ta'ala. Kita boleh mulakan membaca zat Allah Ta'ala, iaitu ayat Quran itu sendiri, suci diri kita, iaitu dengan lisan yang bersih.
Kemudian yang termasyhur di kalangan ahlul lughah bahawasanya basmalah, apa dia basmalah? Mahia basmalah. Basmalah itu adalah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kau baca Fatihah basmalah, alhamdulillah, sah tu. Dia baca basmalah sahaja, semata-mata, tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebab kita ni kalau sebut satu huruf tu dapat 10 ganjaran pahala. Seperti pada hadis Nabi SAW berkenaan dengan alif lam mim. Bukannya dia tu kira 10, tapi alif tu al-harf, alif tu 10, lam 10, mim tu 10. Kan senang Allah nak bagi pahala, cuma kita manusia ni nak berfikir ataupun tidak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam hadis Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barr walladhi yaqra'una al-Quran wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Hadis ni penggalakan kita baca Quran. Ada orang sekarang dia tak kerti baca Quran, belajar tak nak, rugi amat sangat bersandarkan kepada hadis Nabi. Iaitu kata Nabi apa? Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, iaitu dengan tajwid dan juga sebagainya. Macam bacaan itu memang mahir, itu dipanggil al-mahir. Orang-orang yang mahir dengan Quran, iaitu segi pembacaan, tajwid, hukum-hukum maknanya, maka dia akan apa? Ma'as-safaratil kiramil bararah. Dia golongan ini, orang yang mahir ini, dia akan duduk bersama golongan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam dalam syurga nanti. Kiramil bararah, yang ini sisi orang yang mulia. Tetapi adakah Islam ini menafikan orang yang tak kerti baca? Dia masalahnya orang macam ni pula. Walladhi yaqra'ul Quran, Nabi kata, dan mereka yang baca Quran juga, wa yatata'u, tapi merangkak-rangkak. Sebab apa dia merangkak? Wa yatata'u fi wa huwa alaihi syaqqun, iaitu orang jenis macam ni dia syakul, lidah itu berat, susah nak sebut. Tapi dia usaha nak baca supaya dia dapat masuk golongan orang yang mahir tadi. Ada usaha masuknya. Ada kaedah al-kasbu wal amal, ada usaha dan ada amal tadi. Pada tak kerti buat mati jadi. Tak boleh baca Quran, dah tu apa baca. Mula-mula dia baca, dia raja orang, betul dia raja. Tak ada masalah, kerana pembelajaran itu sepanjang hayat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Bukan kira kita ni dah sinul kib, kira-kira umur kita ni dah lanjut. Minal mahdi ilal lahdi, sampai kita masuk lahad tu, itu imam ajar lagi. Ma'rabuka, walaupun tak dia jawab dah. Situ janganlah kamu gentar, dah imam baca, penting imam soalan tu. Mak kata jangan kamu gentar, jadi datang 2 malaikat akan tanya. Imam itu lagi. Imam soalan mana tahu lah gentar tak gentar. Tu dia punya kisah dia. Jadi orang yang wayatata'u ni tadi, yang merangkak ni, lidah ni, masalah lidah, syakun. Biasanya lidah masalah dia, tak masalah gigi. Tak ada hadis atau ulama kata masalah gigi ni buat kamu tak boleh baca Quran. Ini songsam, maksud kena juga, maksudnya penggalakan ilmu. Maka orang jadi macam mana? Lahu ajrun, bagi dia ada 2 ganjaran pahala. Dapat juga pahala, kita tak dapat, tapi dia kenalah memperbaiki. Dia buat tahsinul Quran. Ada kita buat. Tak dapat setiap hari pun, ambillah berkat bulan Ramadan. Lepas habis tarawih tu, buat tadarus Quran. Dalam tadarus tu maksudnya kita belajar Quran, kita tahsin sekali, tajwid dan sebagainya. InsyaAllah ta'ala, moga kita dapat masuk dalam golongan orang yang mahir tadi. Kemudian hal ini terkenal pula dengan satu puisi daripada seorang penyair Arab, iaitu kata dia, laqad basmalat laila ghadata laqituha faya habbaza zakal habibul mubismil. Ni daripada ayat bismillah tu keluar syair, iaitu sesungguhnya Laila, satu perempuan pada zaman Arab itu, telah membaca basmalah di pagi hari di mana aku menjumpainya, kata tuan punya syair.
Dia nampak Laila ni baca basmalah, selalu baca basmalah. Alangkah bagusnya yang demikian, sekiranya Habibmu, kekasihmu juga suka baca bismillah, basmalah ni, seperti mana Laila tadi. Yang ini antara kelebihan baca bismillah ini dalam satu kisah. Seorang perempuan ni, dia suka baca, serupalah sifatnya dengan Laila. Jadi suami ini seorang yang fasik, orang yang tidak mahu, dia Islam tapi dia fasik. Kalau kata solat tu lihatlah, puasa pun kadang-kadang puasa, kadang tidak. Tapi dia tak suka bini dia, asyik bismillah, asyik bismillah. Tekanan hidup dia. Kamu ni asyik bismillah 24 jam. Satu hari dia nak take bini. Dia bagi duit, dalam dinar bercampur dengan dirham, bagi pada isteri itu. Dia suruh isteri itu diletak dalam bini. Kemudian isteri ni taat, dia letak. Di samping isteri letak, dia intai bini dia. Tengok letak kat mana, tak gitu. Okay. Bini pun keluar, sambung buat kerja lain. Dia masuk, dia pergi ambil mencang, dia buang dalam pergi belakang rumah. Buang dalam belakang rumah. Kemudian keesokan harinya tu, dia tanya test bini dia, kata lah bini yang tengok bismillah ni jadi tak? Kalau betul bismillah ni. Jadi dia kata, wahai isteriku, tolong ambil duit semalam yang aku suruh kau simpan kan. Maka isteri dengan taat buka almari, baca bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah Ta'ala ada duit. Lelaki terkejut. Tengok ada dakwah melalui bismillah. Laki yang mulai hari itu, dia jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Sebab bini dia tadi, pengamalannya itu istiqamah. Kita tak mestinya baca Quran. Kita ambil Quran pula contoh. Mesti kita nak baca satu hari katakan satu juzuk. Tak mesti. Betul habis macam tu. Macam orang khatam Quran, dia dah khatam. Dulu pun dia khatam lah. Tak apa baca. Tu tak istiqamah. Amalan yang paling disukai oleh Nabi SAW ialah istiqamah. Yang ini apa? Dia berterusan. Biar sikit. Ada saya jumpa satu orang Jawa lah. Umur dia 115. Dekat Parit Bumi 115 umur. Dia kata, wak ni mata jelas lah. Macam mana wak menjaga kesihatan apa ni? Dia kata rahsia dia adalah wak pakai apa? Satu hari paling kurang, paling kurang lah satu hari wak mesti buka Quran tu, wak akan baca paling kurang satu ayat. Nantilah sepanjang hidup wak, pada mula wak amalkan. Tapi benda tu istiqamah dengan izin Allah. Boleh baca sokapa lagi, bawa kereta lagi, sehat. Tak ada masalah orang kata lendir dalam hati. Biasa orang bila dah usia lanjut ni, dia punya mata tu dah sopak lendir, buat pembedahan lendir. Dia faktor usia pula, kadang-kadang dia elok kabur, buang lendir tu tak nampak tu. Faktor usia ada ke? Tapi bila istiqamah paling kurang buka, paling kuat satu ayat. Sibuk macam mana pun kita, buka Quran tu, bacalah satu ayat, memadai lah dengan buka Quran. Buka bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ni sibuk ni, nak pergi musyarakat kata. Pandailah kita ambil manfaat dengan ayat-ayat Quranul Karim. Banyak antara hikmah dia. Ni orang kita buat tangkal tu, kagut tu, baca Quran pun malas, tangkal dia buat. Ayat Quran tu ada orang koyak surah Yasin, dia lipat, pojokkan nenek tu, lipat, dia tak buat tangkal. Pandai waktu tu setan jauh, tak setan jauh, masuk bila air dia buat masuk, bomo dukun dia jauh. Kalau masuk bila air dia tak keluar. Nampak? Si bodoh ikut benda tu, kena curi nak tangkal, buat baru. Habis surah Yasin koyak. Sebab Quran itu dia daripada perkataan qara'ah, baca, buat tangkal lah. Dia memang ada ni, ada orang tu petikai, apa lah ustaz, tak boleh. Dia kata memang tak boleh. Dia kata apa ustaz punya hujah dalil ustaz. Dia kata zaman sahabat tu memang pernah berlaku. Saya tak akui, saya akui benda tu memang pernah berlaku. Tapi itu pada awal penurunan, kerana sahabat ni apa, dia takut ayat budak-budak kecil, takut budak-budak ni tak dibaca ni. Jadi itu pada awal penurunan wahyu, tak ada masalah. Tapi kita sekarang ni, wahyu dah habis turun, orang terima wahyu pun dah wafat, tak ada masalah nak jadi dia tu ni. Sehingga ulama mengatakan haram juga
kita mempercayai itu dengan tangkal, walaupun kita letak ayat Quranul Karim, tak dibenarkan kita mempercayai tangkal. Dia serupa macam kita makan ubat. Oi, ubat ni makan bagus ni. Ubat ni makan ubat ni baik aku. Cari ubat baik. Begitu kawan lah. Kau makan ubat, ubat yang aku makan baik, bagus ubat ni, kenapa? Cari jenama tu. Dia iktikad. Bila dia iktikad masalah dalam akidah dia, sebab dia tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia percaya alat yang menyembuhkan dia. Tu ni jaga betul-betul. Ni kadang-kadang kita sebut-sebut benda tu termakan pada diri sendiri. Pasal benda tu tak boleh membentuk akhlak kita. Akhlak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala juga sesama hamba, yakni manusia. Kemudian pembukaan Al-Quranul Karim itu dengan ayat basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim, adalah tujuannya apa? Untuk lintahdi, untuk membimbing, mengajar kita. Hendaknya kita membuka semua perbuatan kita itu sebenarnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti mana yang dikisahkan dalam kisah tadi, kisah yang amat masyhur, amat masyhur sehingga diperturunkan sehingga ke hari ini. Ada hadis sahih yang berbunyi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Iaitu mafhumnya, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar, iaitu terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terputus rahmat. Kita tak mulakan dengan bismillah. Nampak? Ni benda tak wajib, tapi rahmat Allah tu. Nak cerita rahmat ni, Nabi SAW pernah menceritakan kepada sahabat. Ada satu ulama Bani Israel, dia ni ahli ibadah, dipanggil Abi. Orang-orang Bani Israel Yahudi, zaman Nabi Allah Musa AS dulu, umur memang panjang-panjang. Kalau 500 ni biasa lah. Kalau kita ni tak ada lah. Sebab orang dulu umurnya panjang, dia akui umurnya, kerana pada awal perkembangan manusia dia. Jadi dia ni ahli ibadah. Bila ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kau nak masuk syurga dengan rahmat aku ataupun dengan ibadah kau yang 500 tahun? Maka dia Nabi nak tunjukkan kepada sahabat, orang yang beribadah, ahli abid 500 tahun. Maka dia jawab apa? Aku nak masuk syurga ini dengan ibadah aku yang selama 500 tahun. Khamsumi ahsan, 500 tahun dari riwayat hadis itu. Maka apabila dimizankan, ditimbangkan amal ibadahnya itu, 500 tahun punya amal ibadah, tak layak dia masuk syurga. La yaliqu fil jannah, tak layak dengan sebab ibadah ni. Kita masuk syurga bukan sebab ibadah kita lah. Kerana apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya sambung yang minggu lepas, yang iman yang saya kata, satu je rahmat Allah ni turun kat atas dunia ni, 99 lagi Allah janjikan bila kita dah masuk ke dalam syurga Allah. Macam mana nikmatnya itu tak boleh kita nak jangkaukan dengan akal fikiran kita. Kalau kita kata dalam syurga tu ada orang dulu cerita buah dalon, boleh fikir lagi bukan? Dia benda tu tak boleh fikir. Tu dia. Macam mana dah? Benda belum berlaku. Tapi itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selepas dimasukkan ke dalam syurga. Tapi bukan masuk syurga itu dengan ibadah, tetapi bukan bermakna kita ni tak ayat salat dan sebagainya. Kerana benda ini adalah untuk kita, iaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bermakna kita boleh kata kita masuk syurga bukan buat ibadah. Duk pakat kawan ramai, pagi tak terus tak semayang pula kau. Buat pasal tak ajar gitu. Dekat gitu. Tapi menunjukkan bukan kita masuk syurga itu dengan ibadah kita ini, tetapi adalah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rahmat itu Allah beli melalui pelaksanaan tugas kita sebagai hamba di atas muka bumi Allah ini. Ini kisah ambil daripada seorang abid tadi yang Nabi jelaskan kepada para sahabat ridwanullah alaihim. Kemudian dinyatakan mengapa kita harus membaca bismillah bukan dengan billah. Ini kalau kita belajar bahasa Arab lah. Sebab apa? Bismillah ni dengan nama Allah, billah ni dengan Allah sahaja. Seumpama bahasa Arab ni kita nak kata kita makan madu,
Kalau ikut penggunaan bismillah, kita kena sebut akal tusmal asal. Saya makan makanan yang namanya madu, ataupun saya makan makanan namanya nasi, ar-ruzza. Tetapi bismillah ni kenapa kena sebut bismillah? Kenapa kita tak sebut billah? Kita senang. Kita sebut makan, saya makan nasi, saya makan madu, saya minum kopi. Kita tak sebut saya minum satu jenis minuman yang bernama kopi. Nampak? Kita sebut saya minum kopi. Kenapa bismillah ni kita tak sebut billah? Dia senang. Dengan Allah semata-mata. Kita kena ada ismi, nama, dengan nama Allah. Maka jawapannya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Allamah Imam Abu Sa'ud rahimahullah, dia kata apa? Itu adalah untuk apa? Litafriq, untuk membezakan antara sumpah dan juga mencari berkat. Ni special case. Kalau ikut bahasa lain memang kita tak sebut, tapi sebab dia adalah di antara bismillah ni antara dia ayat Quran. Jadi tak boleh nak dibandingkan dengan bahasa yang kita gunakan. Kalau kita nak belajar bahasa Arab, guna Quran gila, tak boleh, sebab palangah dia tinggi. Kalau kita guna, daripada kita sebut nak makan madu, kita akan sebut juga akal tul asal. Saya makan madu, kita tak akan sebut pun macam bismillah ni akal tusmal asal. Saya makan jenis makanan madu. Tu gelap orang tengok lik ni sebab saya minum satu jenis minuman yang bernama kopi. Panjang. Orang kata apa ni bahasa ni, minum kopi dah orang mahal. Tapi bismillah ni dia special case. Kerana apa? Litafriq, kata Al-Allamah Imam Abu Sa'ud. Kerana apa? Nak membezakan antara mencari berkat dengan bersumpah. Wallahi wa billahi. Kita tak sebut wallahi wa bismillahi, kita sebut wa billahi. Itu sumpah. Itu nak membezakan. Senang pendapat yang mengatakan bahawa billah itu mengandungi sumpah dan tabarruk. Dia kata billah itu sebenarnya ada sumpah dan ada juga cari berkat. Maka pandangan ini lita'arudi, tertolak, tak diterima di sisi ulama-ulama Islam. Ada juga sebahagiannya yang menukilkan, tapi sebenarnya tak boleh. Dia jadi fitnah pula kepada masyarakat. Orang kan tak baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ismi tadi. Kalau diikut guna logik akal, memang betul. Ayat itu patutnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak ada Bismillahirrahmanirrahim, ikut logik akal. Tapi ini adalah wahyu yang mengandung umat manusia ini di atas muka bumi Allah. Tak boleh kita nak sambungkan dengan bahasa pasar kita sehari-hari. Iaitu macam mana ditolak. Yang ini dia ni kata ulama tidak benar sebab menyebut bismi. Bismi itu dengan nama. Siapa? Allah. Bismi itu belum tahu ni. Pasal orang Arab dulu dia kalau sembelih, dia tak sebut dengan bismillah. Dia sebut bismi abi, dengan nama bapa aku sembelih kambing. Walaupun dia menggunakan bahasa Arab, maka dia tidak diterima. Di sisi masyarakat Arab tu pun tak terima. Ni kan pula di sisi Islam, kerana dia membuat penyembelihan tidak mengikut syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini antara rahmat Nabi itu diutuskan ke atas muka bumi ini. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Itu pasal hatta pada binatang sekali pun. Dok kita kadang-kadang memang kita nak jamu Aidil Adha sebagai contoh, digalakkan, sunat muakkad yang dituntut kita ni berkorban dengan korban haiwan. Tapi sebenarnya kita ni sebagai orang yang nak berkorban, kena tengok juga tempat nak sembelih tu. Kadang-kadang orang sembelih ni dia nak tentu niaga cepat, duk potong depan kawan-kawan lembu yang lain. Sebab tu tak ada adab dalam Islam. Duk kita cepat, ni tem saya tu, kita nak ibadah, duk potong tenora macam-macam perkara berlaku. Keikhlasan dia bagus dah nak
nak berkorban, dia kata lembu saya dulu. Duk lain pula pasal lembu. Lembu dah ada pun boleh jadi masalah, jadi fitnah semua. Kemudian antara adabnya pula, kita tak boleh sembelih depan haiwan yang lain. Haiwan lain itu bukan antara rahmat yang diturunkan Nabi itu. Kita tak ikut adat Islam. Ihya sunnah, menghidupkan sunnah. Sunnah tu. Sebab apa adab dia? Kadang orang kita kata binatang tak faham apa. Maksudnya dia tak mengakui sunnah Nabi tu. Mestilah pisau tu tajam, tak menyakitkan dia. Nampak? Dia duduk sembelih macam tu. Macam mana fadilat kita nak dapat? Itu persoalan. Macam mana kita nak dapat fadilat, rahmat, keberkatan daripada hasil ibadah kita? Kerana kita khawatiri benda tu menjadi abas, sia-sia. Kerana dalam satu kaedah usul fiqh disebut al-amal biduni ilmin fahuwa mardud. Sesuatu amalan itu kalau dia tanpa ilmu, buat itu tak ada ilmu, orang nak korban, dia nak korban, fahuwa mardud, maka dia tertolak ibadahnya itu, tak kira di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita khawatiri. Ini masalah usul fiqh. Dia bukan kaedah fiqh, kaedah usulul fiqh. Bapak fiqh tu. Fiqh ada. Fiqh kefahaman. Tapi tak faham usulul fiqh, asal usul. Baru lahirnya fiqh. Daripada usulul fiqh akan lahirlah fiqh. Fiqh dan sebagainya. Tapi kalau masalah usul, masalah basic kita tak betul, ini masalah akidah. Maka dikhawati kata ulama usulul fiqh fahuwa mardud, maka ia tertolak. Setiap amalan kita buat apa-apa amalan sekalipun, tanpa kita ada ilmu, kita main ikut-ikut orang je. Orang buat kita buat, orang semayang kita semayang, tapi kita tak tahu mana sunat dia, mana wajib dia, maka dikhawatiri fahuwa mardud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tertolak amal ibadat kita itu. Ini paling dikhawatiri, pasal tak memberi bekas kepada kehidupan kita sehari-harian. Kemudian menyebut bismi itu menunjukkan adanya maksud tabarruk dan permohonan perlindungan dengan menyebut namanya. Itu hikmah dia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ayat daripada Al-Quran. Jadi kita akan masuk dalam masalah yang lain yang akan dibentang lebih dalam lagi. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa nama adalah hakikat si pemilik itu. Nama adalah hakikat nama si pemilik itu. Maka dengan demikian ucapan bismillah, iaitu dengan nama Allah, itu sama dengan billah. Ada pula ulama yang tak memperakui bahawa maksudnya dia pandang bismillah dan billah ni satu perkara sama. Ini dari segi ahli bahasa ahli bahasa, iaitu nama itu terkesan terkesan seperti mana yang dilazimi oleh fi masyarakatil Arabiyah, dalam masyarakat Arab. Maka pendapat ini dibantah oleh Syekhul Mufassirin, iaitu Syekh Ibn Jarir At-Tabari. Biasanya kita sebut Imam At-Tabari ataupun Ibn Jarir At-Tabari. Dia juga lah orang yang sama dari segi nama tu. Pasal kadang-kadang ulama dia nak kita bezakan. Kadang-kadang disebut kitab tafsir At-Tabari, kadang-kadang disebut kitab tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Nak menunjukkan dari istilah nama. Cara kita lah, nama asal. Bila meninggal boleh datang kampung cari siapa nama Malik, seorang tak kenal. Rupanya asal tu lah. Gelaran dia orang panggil lain. Faham? Orang panggil nama dia. Yang itu ada dekat semabuk ni, tapi ladang semabuk ni lah. Nama apa dan sampai kata dia kata orang situ semua tak kenal. Sebab dia nama lain, panggil lain. Sebab dulu masalah pendaftaran kan, nak letak nama Ahmad, dah sampai tengah jalan Nabi Ibrahim terlupa letak je nama Ali. Dah orang panggil Ahmad je kekal, tapi nama sebenar Ali. Dia tengok IC dia orang tak kenal. Kau cari rupa-rupa baru tahu nama kat kampung panggil lain, nama sebenar lain. Orang kampung tak tahu.
Kecuali keluarga je lah yang tahu. Maka dalam masalah ini, kalau takwil berlaku seperti itu, jika dibenarkan, kita boleh sebut billah, kita boleh sebut bismillah, walaupun dari segi nama itu tadi kita tengok tak ada salah tu pun. Okay? Maka kata Ibnu Jarir, aku melihat, contohnya dia kata senang, tengok pakai nama Zaid. Aku makan satu makanan madu, ataupun aku minum satu minuman jenis kopi. Dia kata, padahal menurut ittifaqul Arab, sepakat orang Arab, dia kata apa? Kata-kata ini merosakkan ataupun mencacatkan makna. Dari segi bahasa Arab sekali tu. Kita lah dalam bahasa Melayu kita sebut, saya minum makanan yang jenis beras. Kan macam orang tengok dia akan merosakkan makna dari segi makna. Pasal tak boleh, tak dibenarkan. Okey, seperti mana yang saya kata tadi, kita makan madu ke apalah jenis makanan sekalipun. Maka akhirnya kata Imam Syekh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, iaitu sahibul kitab, tuan punya kitab, pengarang kitab yang kita belajar ni, dia kata apa? Yang benarnya bagi pendapat aku dan juga para muhakkik, iaitu yang mentahqiqkan kitab, bila sebelum dia masuk dalam kitab, di kalangan ahli tafsir menyatakan penyebutan ismah, iaitu bismi, itu dalam masalah bismillahirrahmanirrahim sebenarnya adalah untuk litafriq bainal halaf wat tabarruk, di antara sumpah dan juga mencari keberkatan. Maka tak payah dipertikaikan oleh masyarakat tentang nama ini, tetapi sebenarnya yang kita perlu ambil ialah pengamalan kita dalam kehidupan seharian. Mestilah kita sebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebut dengan bahasa Arab tu, ya? Orang mengaji, baca Quran, guna bahasa Melayu, haram hukum dia. Dia baca Yasin, guna bahasa Melayu kan dulu ada Yasin, Y-A-S-I-N. Mana dulu masjid pun banyak. Kalau zaman saya sekolah-sekolah, berapa masjid. Sebab dia kata ni membantu orang buruk-buruk. Kononnya lah, ikut otak je. Dia kata nak bantu orang buruk-buruk, sedangkan dia membuat satu perkara bid'ah yang sesat, yang hukumnya haram di sisi Islam. Tak boleh. Ni semua kerja orientalis. Dia nak buat kerja. Tengok orang ramai tak kerti mengaji. Sekarang pula advance. Dulu kata orang-orang alim kata tak boleh sebab mahraj dia tak kena, mat dia tak kena. Duk Yasin pendek, Yasin kita tahu mana panjang pendek, buat baru. Kalau 2 harakat, A tu ada 2, 6 harakat, I tu ada 6, jadi Yasin. Nampak baca pandai pak. Ini berlaku di IPT. Anak-anak kita belajar kat kolej ni sekarang, cek, kena tengok sebagai ibu ayah, anak menua pandai ngaji tidak. Dia baca. Saya ada sangat mengajar satu kolej lah, tengok apa budak buku ramai yang membaca menggunakan bahasa Melayu. Hafal surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Baca dah. Rupa baca tu, dia pandai baca tu melalui bahasa Melayu yang bukunya haram. Memang bunyi sama. Sebab apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun, kata Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ni dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyah la'allakum ta'qilun, adakah kamu ni tidak berfikir, kata Allah. Ada akal. Bila buat tu bahasa lain boleh? Tidak boleh. Pasal ada hadis tadi, merangkak-rangkak pun kena belajar juga. Mak tu macam mana? Berada usaha, ada ganjaran pahalanya, kerana Allah itu lebih mengetahui akan apa yang ada dalam setiap hati hamba-Nya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat dia nak belajar sungguh. Setiap amalan kita ni mesti dengan niat. Tak ada orang naik kereta, start naik kereta, pergi tanya, bang gimana bang? Tak tahu abang ikut kereta ni, berhenti-berhenti lah, bang tak ada tujuan. Kalau kau tak jumpa lagi dia, abang mati lah. Mak, orang gila ni.
Tak ada tujuan. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu amalan, perbuatan tu mesti ada niat. Kita start kereta nak pergi mana, pergi pasar ke apa, dia tak perlu dijelaskan. Oh, orang kampung nak pergi pasar, tak perlu. Kita niat lah, kita pergi lah. Macam tu masalah dalam semayang. Tu sibuk niat, paksalah mati. Buat apa? Buat benda dia tu. Dan dia kat wudu, dia dah tahu masuk waktu, dia dah niat semayang. Kata sesaja kat wudu dah masuk waktu. Dia tu kat bulan Ramadan. Dia bangun sahur, Datuk Allah boleh puasa ni. Kenapa tak niat malam tadi? Allah bengong mikir tu. Dia pun bangun sahur buat apa? Bukan ke kau bangun sahur tu fa'inna fis sahur barakah. Itu antaranya kita niat tu melalui sahur. Tak ada orang sesaja malam buta pergi bangun makan. Kalau bulan tak puasa ada buat tebiak kita. Kecuali dia nak pergi meninggalkan dunia, itu masalah lain. Orang malam tadi nampak lain tebiak, ya? Pukul 3 pagi makan. Tapi kalau orang yang biasa puasa sunat dan sebagainya, ada masalah, tak ada perkara pelik tu. Ni dia jarang-jarang, tak pernah. Selagi tak bulan Ramadan, selagi itulah dia tak sahur. Kemudian bila datang bulan tak Ramadan, dia baru sahur, orang pelik. Nak meninggalkan dunia itu lain. Itu masalah orang buat biar. Tapi orang tak ada sengaja tiba-tiba je pergi bangun, islam kereta ke apa, dia tak ada tujuan. Mesti ada niat. Kerana likulli mri'in ma nawa. Setiap individu tu kata Nabi, dia ada apa yang diniatkan. Okey. Kemudian Al-Allamah Imam Abu Su'ad berkata, dan sebenarnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laisa billahirrahmanirrahim. Itu adalah untuk membezakan antara sumpah dan juga mencari keberkatan, bertujuan untuk menyatakan bil qasdi ta'awun, iaitu dengan tujuan untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ni buat memang dah biasa buat kerja kebun, kalau orang lama-lama biasa kebun, biasa sapi tak ada hal, tapi kalau nak kena kayu, kita ingat kayu atau sapi tangan sendiri, tu benda-benda nak berlaku dengan izin Allah. Kadang-kadang sebab kita takabur dan sebagainya, sifat yang ada dalam diri sebagai apa? Ujian. Balik ayat awal yang saya baca tadi, nak kira beriman, celah dia sampai tangan aku makan, siapa buat? Aku buat. Bodoh lah. Kau buat sendiri sebab menyalahkan sapi. Kadang-kadang kena jaga ni, dia mengganggu akidah. Ada orang kata sengaja, kadang iblis kacau. Memang betul pun, dia tahu dah iblis kacau, carilah ke yang baik yang boleh menghindari. Bita'awuz wa bismillahirrahmanirrahim, supaya moga-moga dia jadi amalan yang betul-betul dalam kehidupan kita. Kemudian kata Syekh Imam As-Su'ad ini, dengan lafaz bismillah itu menunjukkan zat yang maha suci, yang tidak dimiliki oleh sesuatu makhluk sekalipun. Kita makan ubat, maka baca bismillahirrahmanirrahim, menghidupkan sunnah. Antara sunnah yang Nabi tinggalkan apa? Masa makan. Masa makan ni kita, masa makan pastikan atas meja tu ada garam halus. Garam halus. Sebelum makan tu ambil dekat, isi dalam piring kan, tu rumah isi dalam piring, ambil garam halus letak sebelum makan sikit, dengan garam halus campur makan. Benar dah buat. Itu antara sunnah yang dah banyak ditinggalkan. Ihya sunnah. Buat benda-benda ringkas yang ada dalam, boleh kita lakukan. Buat benda besar-besar tak mampu. Buat benda-benda kecil lah tu. Orang kata dah tinggi mana? Dia kalau benda yang sunnah, yang Nabi galakkan, insya-Allah dengan izin Allah tak ada masalah. Orang kata, saya makan satu hari 4 kali, tak kau 4 kali nak cicit galak. Dia kata dah hati kena naik doktor malam. Doktor malam takut. Doktor malam kejadah ada takut. Doktor ni dia sangkaan manusia ni, dia zon. Benda zon ni sangkaan. Kadang-kadang kita nak kata doktor kan, dia manusia juga. Kalau orang rumah bulan puasa pergi cek, dia kata isteri nak mengandung, sebab dia zon sangkaan. Tapi dia lah orang yang kita boleh akui. Kita nak jumpa mekanik, langsung kita tak mengaku. Jumpa doktor, sangkaan
perangkaan dia dari zon. Ada pun yang hakikinya itu min Allah Ta'ala, hakikat itu daripada Allah Ta'ala. Tapi benda sunnah kalau kita buat, dia tak mau mudarat kan? Tak ada mudarat apa pun. Orang kecil manis makan korbu, nampak? Tak ada masalah apa pun. Malah dengan izin Allah juga dia akan sembuh. Tak ada masalah kalau benda yang melibatkan sunnah. Berkaitan korma ni, Nabi bergurau dengan sahabat. Macam mana Nabi bergurau dengan guna korma ni? Satu hari Nabi makan dengan seorang sahabat. Kemudian dia atas ulak lah, makan bahagian Nabi dan juga bahagian sahabat tadi. Makan kan, sahabat tadi tengok Nabi makan, dia makan, dia makan korma ada biji. Biji tu dia letak belah Nabi. Jadi Nabi makan, biji dia letak bawah. Sahabat tadi dia makan, biji dia tolak Nabi. Dalam habis korma. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, banyak yang makan korma kau ni? Banyak biji kau kan? Tengok Nabi jawab macam mana? Macam mana Nabi jawab? Wah, aku makan korma ada biji juga. Kau makan biji-biji telan. Nah, dengan korma tadi, nak kata sunnah, Nabi boleh bergurau pula. Nabi bukan seorang straight cerita Islam, hara-hara banyak. Dia ada perkara yang kita buat ni, janganlah bersalahan. Contoh nak buat kenduri, tak ada masalah buat kenduri, tak ada orang. Yang salahnya apa? Yang jadi bid'ah ni, dok percaya kematian 3 hari buat kenduri. Buat 7 hari buat kenduri. Dia percaya orang ni mati 3 hari pecah perut, pecah mata, tambah macam-macam, dia tahu dah orang tu. Jadi buat kenduri 7 hari, 14 hari, 44 hari, naik nisan kat 100 hari. Dan masih lagi mempengaruhi masyarakat kita. Naik nisan 100 hari tu jadah. Ada orang siap-siap kenduri 100 hari tu mengenai nisan lagi depan. Pak Imam dah baca. Buat lepas ni nak naik apa? Nak naik nisan, kata Fajar ke kau. Nisan tu apa? Dia tanda. Malah zaman sekarang ni, kalau tak ada nisan, orang lagi kenal kubur tu. Contohnya cucu tanya, Tok, mana kubur nenek dulu? Kau pergi kubur tu, kubur yang tak ada nisan tu, kubur nenek kau. Yang paling senang lah orang kenal. Sebab benda tu asal je tu. Duk jadi heboh sampai membawa pula dalam perkara ibadat konon. Balik pada usul fiqh tadi. Kullu amalin biduni ilmin fahuwa mardud. Elok kenduri tadi tak ada masalah. Satu lagi orang kita bila meninggal je mesti nak buat kenduri hari meninggal juga. Ni pun bid'ah. Siapa ajar itu? Sebenarnya sunnah dia sebenarnya orang yang datang ziarah tu membawa makanan, lauk pauk dan sebagainya. Sebab orang tu tengah sedih. Ni sebab kalau tak ada kena pulau masyarakat. Duk sedih potong masak ya pak. Pasal nak pergi makan orang pula. Lelaki mati. Dia duk sibuk potong. Kalau tak kan orang boikot. Memang ada tempat kita. Macam tu. Tengok Muslim-Muslimat ingat tak ada. Dia boleh pulau orang tu. Mati kenduri tak buat. Menjadi adat contohnya. Adat yang menyalahi dengan syarak. Al-adatu yukhalifu as-syari'ah. Bukan adat, dia menggarut. Menggarut. Adat ni dia jadi sesuatu. Adat ni memang kalau betul dia berkenaan dengan syarak, dia boleh terangkat jadi hukum. Al-adatu muhakkamah, kaedah fiqhiyah. Tapi kalau dah menggarut, dia bersalahan dengan syarak, itu yang salah. Kalau kenduri, bila-bila kenduri buatlah kenduri, tak masalah pun. Orang sekarang trend macam bergenu umbai buat kenduri lepas subuh, tak salah pun. Kan nasi lemak, roti canai apa, tak ada orang tunggu berapa hari. Bila buat benda macam tu, saya kalau kat karya saya tak pergi. Sebab kita dah bagi penerangan. Kenapa dok tak asuk lagi? Benda-benda je nak bentuk mak sombong. Kalau salah kau, hilang. Dia sampai tu kata, jangan buat ikut air macam tu. Dia bukan kata bahkan imam tak datang. Dia nak itikad imam tu manusia je tak. Hari kita dengan Allah Ta'ala moga-moga sampai apa amalan yang kita lakukan kepada almarhum itu. Moga-moga sampai dengan izin Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Tapi janganlah kita mencampur adukkan benda-benda yang memang kita ikutkan dah lama dah benda ni beramal apa dah salah hanya kamu salah kalah benda kalau dah salah tak boleh lah. Itu juga nak bawa jenazah. Mak ada dia satu pula baca Fatihah. Mak dia satu masuk dia dua. Bismillah Al-Fatihah. Pak ada
Dia buat tak hadis. Saya tak boleh buat hadis, benda tak ada. Ini semua benda-benda yang bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Benda tak ada. Memang Fatihah itu satu bacaan yang suci, kalamullah, tapi tak kena tempat. Dan kita mengaji buang air besar baca Quran. Baca Quran memang betul, tempat tak kena. Itu juga dalam masalah Fatihah ni. Fatihah tu betul. Dia yang banyak masalah sekarang bukan hukum Islam, tapi orang Islam tu sendiri yang tak menampakkan hukum Islam tu sempurna. Kita meletakkan tidak pada tempat ni, dikira zalim. Kan kita anak lelaki, anak perempuan, kita kalau nak adil, dulu pakai kesombong. Gila je. Ada keadilan dia tu. Sebab kita kata, kan seorang bertuduk, seorang bersokok. Apa lah kan? Dah dia dua pakai kesombong, ataupun dua pakai kan duduk. Kalau nak adil, tu keadilan tu. Tu gila. Dan sama-sama jantina kita pakai yang itu. Itu tak digunakan. Jadi kita kena letakkan benda tu betul dalam tanda. Jangan bagi salam. Assalamualaikum. Saya nak hindak pada syaitan. Hindak syaitan bagi salam. Dalam nak salam wajib. Habis. Hancur. Sebab letakkan tak kena pada tempat. Itu menjadi masalah di sisi masyarakat kita. Sampai kita kononnya syaitan ni dia nak hasut kita. Daripada benda-benda ibadah tu dijadikan benda tu kita buat melampau. Wa man yata'adda hududallah. Faman yata'adda, banyak Allah jelaskan. Sebab Allah ni dah beri pelepasan pada iblis dan syaitan untuk merosakkan anak-anak. Jadi dari segi ibadah dirosakkan. Kita nak buat kenduri bagus. Pergi percaya pula benda tu. Pengamalan Hindu je. Jadi benda tu dah bercampur aduk. Yang perlu kita bersih. Lagi tegur lagi, dia buat kenduri. Dia ikut si mati tu suka makan apa. Kalau si mati suka makan jering, sunyi jering ambil kau. Makan lagi. Sebab apa ni? Si mati suka jering, bawa kan dia percaya benda. Tapi kalau kebetulan kita tak ada masalah dia percaya. Makanan tu makanan si mati. Tapi kebetulan dia tak tahu tu benda ni kena disebar luaskan, supaya masyarakat kita ini mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara yang kita panggil khurafat, bid'ah dan sebagainya di sisi Islam. Kemudian perbezaan antara ilah, Bismillahirrahmanirrahim, yang ini maknanya iaitu al-ma'bud bihaqqin, yang ini orang yang sepatutnya disembah, yang diibadati. Ilah dengan Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah tak guna Alhamdulillahi Ilahil Alamin, Tuhan sekalian alam? Allah guna Rabb, Rabbil, Rabb dengan ilah. Ini perbezaan. Yang itu maksudnya yang ilah itu mencakupi semua benda yang disembah. Patung ke, dia sembah pokok ke, benda tu betul ke tak betul ke, benda-benda syirik ni yang disembah menjadikan Tuhan. Ada orang sembah matahari, bulan dan sebagainya, walaupun objek-objek ini merupakan makhluk-makhluk Allah, tapi diangkat oleh manusia menjadi Tuhan. Ini dipanggil ilah. Ilah, Tuhan. Itu pasal dalam kes kita terbaru kalimah Allah nak diterjemahkan God tu, konon Tuhan kepada Allah, menjadi pertikaian, permintaan kononnya. Sedangkan tidak boleh. Tahu? Sebab dia tak boleh nak diterjemahkan. Kalau dah God terjemah dia Tuhan je lah. Kenapa harus Allah? Sebab dia nak dijadikan isu. Tidak perlu. Dah jelas lah kalau kita belajar tafsir Bismillah ni, jelas dah ni. Ni jawapan ni. Dua orang jawab tak faham, jalan orang. Dia kata tu, dia kata ni, orang pening apa benda? Sebab Allah. Jawapan ni banyak. Lakum dinukum waliyadi. Tu ni kira jawapan lah. Tak nak bagi dia guna. Bagi kamu agama kamu.
Kamu sebelum ni pakai apa? Pakai kot, pakai jasa, agama kau ni pasal lah. Bagi kami agama kan boleh jadi kami dah biasa. Memang Tuhan yang berhak disembah itu adalah Allah Rabbi. Kita jawab Ma Rabbuka, Allah Rabbi. Kita tak jawab Ma Rabbuka, Allahu Ilahi, Tuhan. Tetapi Allah ini adalah yang berhak disembah, yang dipanggil ma'bud bihaqqin. Berbeza dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Berbeza dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Yang ini katanya berasal daripada perkataan alaha, min masdarin alaha, iaitu yang artinya yang disembah, yang diibadahi oleh tak kira jenis manusia. Sebab bukan semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam tauhid ni ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Kalau orang kafir dia percaya pada tauhid rububiyah, itu tidak bermakna dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanyakan orang kat Islam, siapa jadikan langit dan bumi? Maka dia kata Allah yang menjadikan. Itu bukan bermakna dia beriman kepada Allah, walaupun dia mengakui ni tauhid rububiyah. Tak boleh dia terima. Itu bukan syahadat yang nak diucapkan. Walaupun dia mengaku, siapa turunkan hujan? Allah. Kalau orang kita ikut Tuhan lah. Tapi adakah mana dia Islam begitu? Tidak. Bagi ayat awal tadi, adakah senang ayat amanah? Apabila orang kata kami beriman, wahum la yuftanu, sedangkan kamu tidak diuji. Qala Allah Ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah, kata Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Ini jawapan ni, iaitu mafhumnya ialah dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada orang-orang kafir itu, siapakah man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulanna Allah, maka nescaya mereka akan menjawab Allah. Allah yang menjadikan. Kenapa dia tak cakap benda dia sembah tu, objek tu? Dia akan mengatakan Allah. Qulil hamdulillah, kata Allah, katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa marah? Kenapa kau kata Allah pula? Cakaplah patung kau tu, yang kita doakan lah. Qulil hamdulillah, ni yang Allah ajar. Akan tetapi Allah kata apa? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Iaitu bahkan mereka ini, kebanyakan mereka ini sebenarnya tidak mengetahui apa pun. Senang dia kata Allah, tapi kenapa tak disembahnya Allah? Itu sebenarnya masalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini mengandungi faedah-faedah yang besar. Antaranya tabarruk, iaitu mencari keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Itu pasal orang yang buat benda haram, dia tak berani baca bismillah. Contohnya orang suka minum arak, suruh dia baca Bismillahirrahmanirrahim, maka benda itu tidak akan terlaksana. Tapi kalau dia buat juga, maka dia mempermain-mainkan mempermain-mainkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok aku baca bismillah, boleh minum arak. Orang nak mencuri, adakah dia kena bagi Assalamualaikum? Ada orang buat masuk. Kalau dia tahu ni berlawanan dengan apa yang ada pada diri mereka, dia takkan berani. Kemudian selain daripada itu, dengan menyebut nama Allah juga menunjukkan kita apa? At-ta'zimu lillahi ta'ala. Kita membesar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana setiap perbuatan yang kita lakukan ini adalah dengan izin Allah Ta'ala, dengan panca indera yang dikurniakan kepada kita. Nampak? Cuba kita bayangkan kalau orang kena angin ahmar, kan tak boleh bergerak. Nampak? Bayang dengan kita yang diberikan nikmat kesihatan, dapat kita gerakkan anggota badan. Terpaksa ulama kata apa? Nak mensyukuri sendi-sendi urat, iaitu berjumlah 360 dalam badan kita ni. Paling kurang sekali seumur hidup kita buat solat sunat duha. Nampak? Solat sunat duha. Siapa tak pernah buat, boleh buat pagi. Tanda
cara kita mensyukuri nikmat Allah di atas urat-urat sendi yang ada dalam badan kita. Boleh gerak kiri kanan sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Salat duha minimal dia 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Tapi mestilah dimisahkan dengan sadar, bukan doa sekali 12. Itu salah lah kan, jadi bid'ah balik kan. Sebab bid'ah ni dia kawan ni ibadah. Pada ibadah salah buat jadi bid'ah. Bid'ah kita hapuskan jadi ibadah. Tak ada dua. Pada doktor sasul sikit kan belajar. Salat duha. Niat salat duha. Waktunya 10 minit biasa lepas syuruk. Ada salah. Nak confirm selamat pukul 8. Jangan duk bila azan kan. Azan apa ni? Teruk buat. Dan sunat dibaca rakaat pertamanya itu wasyamsi wadduha, surah ad-duha. Rakaat kedua dibaca dengan wadduha wal-laili idza saja. Boleh juga ada ulama kata rakaat pertama tu kita baca wadduha, rakaat kedua tu baca suratul ikhlas. Tak salah. Dia masalah yang kita dah semayang kan macam ni ya. Rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua baca qul huwallah. Itu makruh baca. Makruh baca itu. Sebab An-Nas surah terakhir dah menutup, patutnya dia kena ulang Baqarah. Baqarah tak hafal, baca qul huwallah. Itu makruh. Yang salah. Satu lagi, kita baca ayat, rakaat pertama 4 ayat, rakaat kedua baca 6 ayat, pun makruh juga kata ulama. Dia kena rakaat pertama tu mestilah lebih daripada rakaat yang kedua. Dia baca rakaat pertama qul huwallah, surah Ikhlas 4 ayat. Kemudian walaupun selepas surah Ikhlas tu surah Al-Falaq dia 5 ayat. Nampak? Dia makruh dari segi bilangan ayat. Ambillah yang ayatnya macam rakaat pertama baca surah Al-Fil 5 ayat, rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 4 ayat. Tak ada bersalahan. Kalau ayat pertama, ayat rakaat pertama, rakaat kedua sama ayat kan, tak ada masalah tu. 5-5 tak ada masalah. Itu kena jaga. Kita benda tu sunat, salah buat jadi makruh. Melampau buat tak terima langsung, jadi bid'ah pula. Itu kena jaga betul-betul. Ni dalam bab ibadah kena jaga. Baik Imam Syafi'i rahimahullah, dia antara imam paling syadid sekali menjaga segala hukum-hukumnya, supaya masyarakat tidak mempermain-mainkan akan perkara-perkara ibadah ini. Itu perkara dia. Kemudian di samping mengagungkan Allah juga untuk apa? Mengusir asyaitan. Untuk mengusir syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan nama Allah. Apa salahnya kita jadikan dalam kehidupan kita sehari-harian? Nak start motor baca bismillah. Jadi kita ada had ni, nak duduk kita baca, nak makan kita baca. Kita tak sadarkan ke lain dengan bismillah. InsyaAllah dengan keberkatan bismillah ini tidak adalah perkara haram yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau orang yang suka beli nombor ekor ni, bila dia teringat dia amalkan bismillah, tak jadi masuk Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, masuk ke rumah tempat ni maksiat. Dengan izin Allah datang hidayah tu kepada dia. Orang dah tunggu Lailatul Qadar, pokok kombang macam paling jadi. Malam sanggup bangun kunci jam bukan ibadat, kita tengok pokok tu dah sujud belum boleh komputer balik tangguh perangai. Dia percaya lah gitu. Allahu Akbar. Macam-macam. Dah bangun tu bangun aja. Apa nak ditunggukan lagi? Dah tunggu pokok sujud. Masya-Allah, buat dengar macam tu. Ibadahlah seikhlasnya. Itu kita nampak tak ikhlas lah. Nak cari ibadah tu, nak cari malam, nak cari Lailatul Qadar. Tak Lailatul Qadar tak cari. Allah tu kena betulkan balik kita punya pemikiran. Kemudian untuk menampakkan perbezaan dengan kaum musyrikin. Suatu ni sebab Quran ni turun dalam bahasa Arab. Nabi ni pun orang Arab. Masyarakat yang ada pada masa itu pun orang Arab.
Dan tu kita orang bukan Arab boleh masuk Islam, baliklah abad Islam tu rahmat sekalian alam. Ni waktu awal corona wahyu ini membezakan antara pekerjaan orang-orang musyrik yang mereka ni suka membesar-besarkan berhala. Bismillahirrahmanirrahim wal uzza. Contoh dia sebut. Nampak? Orang suka betul Lata Uzza. Tu antara berhala yang top 3 lah. Satu ni mana? Mana tu? Al-Lata wal Uzza ni ikut riwayat dia lama dulu zaman Ibrahim, tua-tua nama berhala yang Nabi Ibrahim kapak tu. Bila ditanya kepada Namrud dan juga rakyat-rakyat yang menyembah Namrud tu, buat apa tuduh aku? Buat Ibrahim kata tu, tanyalah. Ni Lata yang selalu dipuja oleh masyarakat pada masa itu. Kapak ada kat leher. Hingga mereka jawab apa? Mana dia boleh tahu apa? Dia kata Al-Asnam. Mana dia sembah apa? Tak puati Namrud bakar. Akhirnya Allah perintahkan Nabi apa? Qul nam. Dia kata, Allah katakan kepada api supaya dia jadi sejuk. Baridan wa salaman aminin. Mukjizat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bila kita logik akal, memanglah api panas. Sebab antara nikmat Allah juga api yang kita guna dalam dunia ni daripada zaman Adam alaihissalam sehingga hari kiamat nanti, berapa banyak ada api yang digunakan. Daripada kebakaran hutan ke, jadi api orang rumah kita masak tu dinamakan api. Sebenarnya adalah hanya setitik api neraka yang dibasuh oleh para malaikat dengan izin Allah Ta'ala sebanyak 70 juta kali menjadi api di dunia ini. Betapa panasnya api neraka Allah Ta'ala itu. Nampak? Mesti titik dapat guna masa sekarang. Kalau saya balik yang dibuka rumah yang dapur tu, letak tangan, tengok panas ke tak. Dia dah berjuta tahun kan, panas lagi tak. Api yang sama, orang buat gas, Allah hasilkan dia rekas daripada bawah bumi, petroleum, gas dan sebagainya. Orang buat dapur-dapur, api itu semua kebakaran hutan kata kat Australia, Indonesia, seluruh dunia hanya berpunca dengan setitik api neraka yang dibasuh oleh para malaikat ridwanullah alaihim daripada zaman mulanya Adam alaihissalam diturunkan ke dunia ini sehinggalah hari kiamat kelak. Titik basuh 70 juta kali kita dapat manfaat hingga hari ini. Itu antara secebis nikmat yang Allah kurnia. Kalau secebis pun Allah Ta'ala tak izinkan basuh, maka kiamat dalam dunia ini manusia pun tak ada. Tapi perkara ini merupakan sunnatullah Ta'ala. Kemudian selain daripada nak membezakan orang musyrik yang suka membesar-besarkan Tuhan mereka, iaitu Al-Lata wal-Uzza, juga Al-Manah, ia juga untuk apa? Menimbulkan rasa aman, menimbulkan rasa aman dan juga untuk menghilangkan rasa takut. Wa zahabal khauf, hilang, pergilah perasaan takut itu dengan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Hilang rasa takut, iaitu dengan menunjukkan pengucapnya itu, iaitu orang yang menyebut. Kalau kita lah sebut Bismillahirrahmanirrahim itu, dia ada hubungan secara langsung dengan penciptanya, iaitu dipanggil Ar-Rabitatu al-Mahluk bainal Khaliq. Nampak? Antara hubungan makhluk juga hamba itu. Ini menunjukkan. Jadi sebab orang Arab ni memang suka membesar-besarkan Tuhan mereka. Jadi orang Islam kita tengok budak-budak kita sekarang walaupun dapat Bismillah tu biasa, dia tahu. Tapi kita sebab dah fokus kat masa makan, baca ni, bahasa ni, jadi benda lain dia tak buat. Dia tak dapat meresap dalam jiwa dia. Dia tengok cerita tu takut. Nampak? Takut hantu. Sebab kita ini banyak cerita hantu pula. Jadi bila ada tu dia merasakan Allah itu sentiasa ada dan hubungannya itu. Jadi panggil Rabitah. Hubungan itu lebih kuat antara hamba dengan makhluknya. Iaitu Allah, kalau kita ingat kepada dia, maka dia akan ingat kepada kita. Akan tetapi jika kita lupa kepada dia, fanasiyallah, maka Allah akan melupakan kita. Jangan kita salahkan Allah pula. Dan kemudiannya nikmatnya yang tidak terhingga, yang juga merupakan pertolongan
di kalangan hamba-Nya. Jadi saya akhiri kuliah kita ni sebab masa pun dah ni. InsyaAllah kalau ada kesempatan nanti dengan izin Allah Ta'ala, kita akan bertemu lagi kalau ada usia lah, InsyaAllah. Kerana kita masih lagi dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan lupa ni tajuk kita ni surah Fatihah. Tapi saya rasa muslimin-muslimat ni dah fokus Bismillah je, dah lupa dah surah Fatihah je kita. Kerana tafsir ini merupakan satu perkara yang panjang yang perlu dijelaskan supaya dia disamping. Dia merupakan ayat daripada Quran. Dia punya faedahnya itu boleh kita laksanakan. Nampak? Kalau orang demam, dia yakin sentiasa istiqamah dengan Bismillah. Tak payah sibuk Pak Imam lah apa nak baca lain. Kalau nak cari penawar, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Kita minum berkat Bismillah. Ini benda kena istiqamah lah. Duduk Bismillah baru nak macam tu, tak baik. Tapi kalau dia istiqamah, insya-Allah Ta'ala benda itu akan menjadi berkesan kepada diri kita, umat Islam, umat yang disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ila al-malaikatil muqarrabin fi 'afiyati arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'an wa waffiq lana amalan maqbula ووهب لنا رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة صالحة في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.